Hai murid-murid, oke kita bertemu lagi ya. Oke hari ini kita akan berbincang dan belajar berkaitan dengan novel. Oke kalau tingkatan 2 kita belajar novel Darah Titik di Semantan. Kalau tingkatan 1 pula kita belajar Sejambak Bakti. Oke, jadi novel ini terbahagi kepada dua bahagian pemakahannya. Oke, kalau kita lihat bahagian pertama ialah isi. Okey, yang kedua pula bahasa. Okey, bila kita lihat di sini markah isi ialah 6 markah dan bahagian bahagian bahasa pula ialah 4 markah. Okey, jom kita sama-sama lihat pada soalan-soalan yang cikgu telah beri kepada kamu di dalam grup WhatsApp kita. Okey, jom. Okey, bahagian B novel itu soalan 3. Kita lihat sama-sama murid-murid. Okey, bahagian ni markahnya ialah 10 markah. Jadi macam mana kita nak dapat 10 markah? Okey, yang pertama ialah isi haruslah mempunyai 6 markah dan markah bahasa ialah 4. Okey, kita lihat pada rubrik permakahan. Okey, rubrik permakahannya ialah isi haruslah mempunyai 3 isi relevan. Ingat, 3 isi relevan ini perlulah ada 3 contoh juga, 3 huraian juga dan 3 peristiwa juga yang berlaku dalam novel. Jangan buat-buat. Itu yang cikgu tak nak. Takut kamu nanti tak dapat markah yang sepatutnya. Okey. Jadi seterusnya kriteria markah bahasa. Okey, ada cemerlang 4 markah, baik 2 hingga 3 markah dan kurang memuaskan iaitu 1 markah. Okey. Kenapa kamu dapat cemerlang? Lihat di sini, ini ialah kriterianya. Okey, di sini kenapa kamu dapat main? Ini baik, ini juga kriterianya, iaitu bahasa baik, masih lancar dan sebagainya. Okey, maaf. Okey, kurang memuaskan pula ialah contohnya ini. Tetapi contoh, kalau dalam kelas kamu selalunya cikgu perhati ada beberapa orang pelajar tak mampu dan tak tahu nak buat jawapan. Jadi contohnya mereka coba untuk tulis 1 atau 2 3 ayat walaupun salah walaupun salah isinya, namun cikgu akan bagi markah 1 markah. Kalau kamu biarkan kertas jawapan kamu itu kosong, itu kosong markah lah cikgu bagi. Cikgu tak bagi apa-apa. Jadi anak-anak murid cikgu nak kamu sekurang-kurangnya tulis supaya kamu dapat markah 1 markah sekurang-kurangnya daripada kosong. Boleh? Okey, seterusnya. Okey, terdapat 3 nilai murni daripada watak utama yang terdapat di dalam novel tersebut. Okey, kamu dah nampak anda cikgu bagi modul kan? Okey, di situ kamu boleh rujuk modul. Bila kamu rujuk modul, okey, modul di sini ini ialah soalannya. Jadi cikgu terus rumuskan soalannya di sini. 3 nilai murni daripada watak utama. Okey, watak utama di dalam novel ini ialah siapa? Okey, semestinya Datuk Bahaman. Okey, di sini nilai murni yang pertama ialah kerjasama dalam pasukan. Ini ialah huraiannya. Maaf. Okey, yang kedua ialah semangat berani menentang penjajah. Itu isi yang kedua dan ini ialah huraian atau contohnya. Okey, soalan nilai murni yang terakhir atau yang ketiga ialah semangat cinta akan negara atau semangat patriotisme. Okey, contohnya ini ialah contohnya. Jadi setiap kalau kamu lihat setiap isi mempunyai satu markah, satu markah di sini. Lihat di sini satu markah. Dan setiap contoh cikgu akan bagi 1 markah setiap contoh. Okey, kita lihat jawapannya. Ini ialah contoh jawapan yang cikgu beri kepada kamu supaya kamu nanti boleh jadikan ini sebagai contoh. Boleh? Okey. Lihat di sini, benda yang pertama yang cikgu nak nyatakan ialah kamu haruslah buat dalam bentuk perenggan. Lebih senang, lebih cantik, lebih kemas iaitu dalam bentuk perenggan. Kalau kamu buat dalam bentuk point, cikgu tak terima. Cikgu tak terima. Cikgu akan potong sebanyak mana yang mungkin markah kamu ikut rubrik yang telah cikgu nyatakan tadi. Ingat, jangan buat dalam bentuk point. Ini ialah dalam bentuk perenggan. Haruslah dalam bentuk perenggan. Okey, contoh. Yang kedua ialah perkara yang penting juga ialah kepala jawapan. Contohnya, lihat di sini. Novel yang saya kaji ialah novel Darah Titik di Semantan. Itu wajib. Kerana kalau kamu nak masuk rumah orang pun kamu perlu perkenalkan diri kamu. Takkan kamu masuk buat macam rumah kamu sendiri. Tidak. Jadi perlulah ada kepala jawapan ataupun kata alu-aluan.
contoh. Okey, seterusnya terdapat beberapa persoalan di dalam novel ini. Yang ini yang penting, nilai yang utama. Selain itu, akhir sekali itu ialah penanda wacana. Bila penanda wacana ni wajib. Wajib. Okey, maaf. Wajib ada. Okey, cikgu bacakan Okey, nilai yang utama ialah semangat cinta akan negara atau semangat patriotisme. Perlulah ada contoh. Contohnya Datuk Bahaman dan orang-orangnya sanggup melakukan apa saja demi menyelamatkan tanah air tercinta. Ini ialah buktinya. Okey, kamu lihat di sini tadi, soalan tersebut nak contoh peristiwa. Ini yang cikgu nak. Kalau ada ini, insya-Allah kamu akan dapat markah penuh. Buktinya apabila dia membunuh 50 mata Inggeris yang dibawa oleh Desabrod kerana menganggap golongan penjajah tidak boleh diterima ataupun tidak boleh diberi muka di bumi semantan. Okey, soalan jawapan yang kedua, selain itu haruslah menggunakan penanda wacana. Semangat berani menentang penjajah. Contohnya Datuk Bahaman berani menentang penjajah Inggeris walaupun tahu dirinya dalam keadaan terancam. Tindakan tersebut dilakukan oleh Datuk Bahaman ialah menyusun strategi perang terhadap Inggeris. Itu contohnya. Okey, dan akhir sekali, kerjasama dalam pasukan. Itu satu markah. Okey, contohnya ini ialah contoh. Zahid, Samad, Rahman dan Awang Muhammad bersama-sama membina kubu di Teluk Segarat. Apabila tempat itu siap, Datuk Bahaman, Mat Lela, Tok Selampit mengawal tempat tersebut. Okey, setiap ini markah kamu akan dikira. InsyaAllah kalau tiada kesalahan kamu dapat 10 markah. Okey, jadi sampai di sini saja PDPR kita untuk video ini. Kita dah belajar tadi kan. Okey, ingat bila kita nak buat novel, 10 markah ini amat berharga. Hanya satu soalan tetapi mempunyai 10 markah. Kalau di sini cikgu nak bagi tips sedikit. Okey, tips yang cikgu nak bagi nak cikgu beri ialah isi. Perlulah ada isi, mesti ada contoh. Selalunya isinya ada 3, maksudnya 3 juga contoh. Okay, di sini kita boleh lihat contoh pastikan logik dan relevan. Bila logik di sini cikgu nak sampaikan sedikit logik yang cikgu maksudkan ialah benar-benar ada di dalam novel anda. Jadi jangan silap lagi. Okey, sampai di sini sajalah pembelajaran kita pada hari ini. Nanti kita akan jumpa lagi pada video-video yang akan datang. Okey. Bye.